Saya risau kan. Oh, ni Super Saya. Pernah tengok Dragon Ball tak? Oh, tak pernah. Sorry. Cerita pasal Super Saya tak pernah tengok Dragon Ball lah. Tak payah cerita lah. Nanti kita senyap je lah. Kita tak tahu kan. Kita diam. Hai, Zulaika Rajputri binti Tukiman. Hai. Lagi lepas tu kita ada Amanda Angkahwi dan Syirul Hakim. Ramai pula yang hai. Zulaika Rajputri. Ramai yang minta saya. Kirim salam dekat Zulaika saya. Kirim salam. Tak, yang lelaki-lelaki. Okey tak? Okay, kenapa tu? Yang lelaki ramai pula minta kirim salam. Cakap kat dia cantik. Habis tu saya. Okay, baik dah. Jom. Banyak borak pula kita. Banyak borak dan hari ni kita tak buka lagu pula. Bukan apa kan. Saja. Nak ubah selera pula. Tak nak buka lagu saja nak berborak kan. Tapi nampak macam orang semua suka buka lagu je. Semua orang lebih suka untuk buka lagu. Dan saya tak buka lagu pula tiba-tiba hari ni. Semangat tak ada. Semangat tak ada. Okay, tak apa. Okay, dah jom. Kan? Tanpa membuang masa lagi, teman abang kakak yang dihormati sekalian, seluruh pelajar-pelajar tingkatan 4 yang saya rahmati hari ini. Baik, abang kakak, jom. Sebelum kita start kita punya kelas, adalah lebih baiknya untuk kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min fazail rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan seluruh pelajar yang tengah tengok video ni, yang tengah menyaksikan pengajaran kita bersama ni, mendapat kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Tak kira dalam apa bidang yang awak tempuhi. Okey? Boleh? Amin amin rabbal alamin. Baik kan? Cerita kita, kita dah masuk bab 6 ke bab 7? Ke bab 8 dah kita Ada yang cakap bab 5. Padahal bab 4 pun tak habis lagi. Jap, you all okay tak kita ni? Jap, saya rasa Miss Rosa dah masuk bab 7. Syairan dah bab 6, betul? Syairan dah bab 6, Miss Rosa dah bab 7. Kita baru nak habis bab 4. Kita baru nak habis bab 4, babe. Kita kena laju. Okey, jom kita kena laju Dan dalam bab 4 yang kita nak belajar ni, dia masih kena buka sikit. Saya lupa mana satu ni. Allah, kenapa tak buka awal-awal tadi? Ni dia. Ni dia. Yang mana minggu lepas kita belajar perkara yang ini. Betul ke minggu lepas yang ni? Okey, betul tak? Okey, tak betul tak? Minggu lepas kita borak yang ni. 4.7. Minggu lepas kepada student yang baru masuk, kita borak pasal Sabah tau. Kita borak pasal Sabah. Yang mana waktu ni asal-asal cerita ni saya just throwback sikit saja. Saya throwback sikit. Dekat Sabah ni sebelum Perang Dunia Kedua, dia dikuasai oleh SBUB. Siapakah SBUB? SBUB adalah syarikat. Sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan, mereka yang kontrol Sabah. Itu sebelum Perang Dunia Kedua. Sewaktu Perang Dunia Kedua, Jepun yang jajah Sabah. Tapi bila lepas je habis Perang Dunia Kedua, SBUB serahkan Sabah kepada kerajaan British. Cumanya minggu lepas kita borak, saya bincangkan dengan awak, ladies and gentlemen, reaksi penduduk Sabah terhadap penyerahan tersebut. Itu yang kita borak minggu lepas, reaksi penyerahan penduduk Sabah terhadap British. Yalah, kalau dekat tanah Melayu, kisah dia pasal Malayan Union. Dekat tanah Melayu, kisah dia pasal Malayan Union. Orang Melayu, ada ramai marah kan? Kan orang Melayu marah kan? Menentang, betul. Lepas tu dekat Sarawak, ada menentang tak? Ada menentang. Tapi tiba-tiba minggu lepas kita belajar dekat Sabah, tak ada. Kenapa pula? Pasal apa? Kat tanah Melayu menentang, kat Sarawak menentang, tiba-tiba pula dekat Sarawak tak ada. Dan minggu lepas saya terangkan kepada awak, ladies and gentlemen, yang pertama disebabkan oleh dasar British. Ingat, kepada siapa-siapa yang tak tahu dasar British apa, itu planning. Itu memang planning daripada kerajaan British supaya tak ada penentangan. Ringkas saya bagi, saya tak cerita secara detail. Awak tahu, British ni, dia belajar daripada tanah Melayu, dia belajar daripada Sarawak. Dia belajar daripada tanah Melayu, dia belajar daripada Sarawak. Semua penentangan berlaku disebabkan oleh adanya persatuan. So, apa dia buat dekat Sabah? Dia hapuskan persatuan. Mudah, hapuskan persatuan. Jadinya penduduk-penduduk nak menentang apa? Persatuan tak ada. Nah, itu cerita yang dilaksanakan oleh British. Tapi cumanya kita buat satu silap minggu lepas. Silap kita adalah kita belajar 4.7. Kita belum belajar lagi 4.6. Bukan main syok cerita kan. Syok cerita pasal Sabah ni kenapa jadi apa semua. Alamak, 4.6 tak cerita lagi. Allahu Akbar. Semua orang macam, alamak sedihnya lah. Okay, baik. Dalam 4.6, ladies and gentlemen, tajuknya, topiknya adalah berkaitan dengan apa yang kita panggil, iaitu penyerahan Sabah kepada British, dan kita akan belajar apakah faktor-faktornya.
Apakah sebab-sebab kenapa SBUB serahkan Sabah kepada British? Ini sebab-sebab dia. Okey, baik. Kalau saya tanya, apakah sebab-sebab Malayan Union ditubuhkan? Awak ingat tak cerita dia? Awak ingat tak? Tak ingat kan? Oh, yelah, maklumlah. Yang belajar semalam pun dah lupa. Okey, kalau saya tanya, apakah sebab-sebab Brooke memberikan Sarawak kepada British? Awak boleh jawab tak? Kalau Brooke, Sarawak. Masalah kewangan, tak ada duit, betul? Masalah kewangan, tak ada modal, bankrupt. Yes, very good. Tiada ganti masalah sebab uzur. Okay, yes, that's very good. Sangat-sangat bagus. I like you. Baik. Kisah dia, kita tengok dulu kepada dua benda tau. Kisah dia kita tengok kepada dua benda. Yang pertama bendanya adalah British. Yang kedua bendanya adalah SBUB. Kalau dekat Sarawak, Brooke dan British. Kalau dekat Sabah, SBUB dan British. Apa masalah dia? British, kisahnya waktu selepas Perang Dunia yang Kedua. Semasa Perang Dunia yang Kedua, geng, tolong jawab soalan saya. Apa jadi kepada British waktu tengah perang? Apa jadi kepada British? Teruk kan? Kena serang teruk, betul. Jerman fight kau-kau kan? Walaupun diorang tak kalah. British tak kalah. Tetapi, ladies and gentlemen, British kena bom kau-kau. Ada satu gereja dekat London, gereja yang terbesar di dunia, tinggal separuh saja. Lepas tu, jambatan London yang sangat-sangat famous, London Bridge is falling down. Kena bom. Waktu Perang Dunia yang Kedua. Dan ladies and gentlemen, abang kakak, lepas habis perang, British nak bangkitkan semula negara dia. British nak bangunkan semula negara dia. Masalahnya, nak bina negara perlukan duit. Nak bina negara perlukan duit. Setakat nak duit, kita ada. Jangan saya tengok ada ke duit, tak ada. Tak ada pula dah. Setakat nak ada duit, 10%, 20%. Apa masalah? Boleh kan? Tapi takkanlah 10%, 20% nak bina negara. Mesti perlukan duit yang banyak, betul? And perlu sorry, excuse me. Mestilah perlukan duit yang sangat-sangat banyak. British nak cari duit dekat mana? You tell me. British nak cari duit dekat mana? Kalau tanah Melayu, ada biji timah. Betul? Kalau tanah Melayu, ada biji timah. Boleh ambil. Kalau Sarawak, ada emas, ada antimoni, adanya juga petroleum. Boleh ambil. Dekat Sabah, adanya kayu bala, adanya tanah yang subur, ada petroleum dan ada sedikit arang batu. So, semua hasil tu British boleh ambil dan jual. Dapat je duit, boleh bina negara dia. Faham? Itu sebab-sebab utama dia. Cumanya waktu tu, kisah dia British, dia lagi teruk sebab apa tau? Kisah dia British waktu tu dia lagi teruk disebabkan oleh lepas Perang Dunia yang Kedua, British hilang tanah jajahan yang sangat-sangat banyak. Salah satu contoh tanah jajahan British seperti India, seperti Burma, Burma lagi, mana lagi kawasan-kawasan kawasan situlah, kawasan Burma ni apa semua, kawasan yang banyak memberi sumbangan dari segi apa kita panggil, macam contoh padi, beras, kayu balak. Bukan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kawasan yang sewaktu dengannya. Terima kasih. Okey, jadinya kawasan tu, you tahu, you bayangkan Burma bagi kayu balak, bukan bagi kayu balak, sumber kayu balak dekat Burma ni antara sumber yang tertinggi di dunia tau. Sangat banyak. British boleh ambil dan boleh jual. Kayu balak orang guna untuk buat apa? Untuk buat rotan. Terima kasih ya. Memang kita buat rotan dengan kayu balak. Untuk cocok sate. Semua guna kayu balak tu. Penyapu. Ya, betul. Flasher paling bijak. Flasher, biasa. Flasher. Untuk buat kayu skateboard. Ya, betul. Maksudnya gigi sate tu adalah bisnes dan industri berbilion lah. Berbilion. Macam mana diorang kayu yang besar, kayu balak tu jadi kayu sate yang kecil. Uish, dia buat apa ni? Untuk buat chopstick. Betul, memang. Kayu balak ni banyak digunakan untuk buat perabot dan waktu zaman tahun 1940-an apa semua. Masyarakat masih menggunakan kayu untuk buat rumah. Untuk bina-bina rumah apa semua. So jadinya, ladies and gentlemen, British perlukan banyak kayu balak untuk jual kepada seluruh dunia. Okay. So waktu tu Burma dah tak ada. British dah tak kawan Burma. So apa je kawasan yang ada banyak kayu balak yang masih boleh dijajah? Indonesia tak boleh jajah dah. Indonesia ada isytihar kemerdekaan. Yang pertama tanah Melayu, betul. Tapi tanah Melayu tak sebanyak apa yang ada di Sabah dan Sarawak. Itu antara sebab kenapa mereka nak benda ni. Okay? So boleh tengok kat situ. Yang antara dia. Memenuhi kepentingan British, India, Sri Lanka merdeka, Sabah dijadikan sebagai ganti. Oh macam tu Dia jadikan bila kita perlu je. Bila dia tak perlu, dia tinggalkan lah. Oh, sedihnya. Macam pernah je. Sedih ke semua orang? Macam crush.
Lawan tetap lawan. Apa kaitan pula? Okay, next. Itu yang pertama. Itu yang pertama berkaitan dengan British. Baik. Perkara yang kedua berkaitan dengan SBUB. Lagi sekali saya nak tanya. SBUB itu apa dia? Banyak kali dah ulang ni SBUB. Syarikat. Siapa-siapa yang mungkin rasa macam SBUB, so banyak ulang rasa SBUB. Syarikat, sebab banyak lagi yang masih tak tahu. Syarikat Borneo Utara British. Setuju tak kalau saya cakap SBUB ni dia lebih kurang sama macam James Brooke? Dia lebih kurang sama kan, cuma James Brooke adalah orang perseorangan, persendirian. Tapi bila syarikat, dia adalah sebuah syarikat, gabungan beberapa orang. That's a syarikat. Cuma yang abang kakak, kisah dia pasal SBUB, waktu lepas habis je Perang Dunia yang kedua, Jepun datang jajah Sabah. Awak ingat Jepun memang jaga Sabah baik ke? Ingat Jepun memang jaga Sabah baik. Oh ya Allah, Sabah ni kita kena jaga elok-elok lah. Kita belaikan dia, belayan bagi macam 100%. You tahu tak, memang okay, Jepun dia cuba menjaga sebaik mungkin. Tapi waktu tu berperang pun. Habis hancurnya ladang getah. Apa lagi petroleum dibakar. Apa lagi padi-padi ke mana-mana, kawasan-kawasan tanaman semua dibakar, dihancurkan. So teruk keadaan Sabah waktu tu. Jadinya, adakah awak rasa Sabah dengan Sarawak ni situasi dia sama? Betul? Sama kan? Sama kan? Sarawak pun hancur, Sabah pun hancur. Nak developkan, lagi sekali saya cakap, nak developkan sebuah negara bukan perlukan duit RM1 atau RM2. Nak developkan sebuah negara perlukan duit yang cukup banyak. So jadinya, ladies and gentlemen, abang kakak yang dihormati sekalian, waktu tu SBUB tak ada duit nak develop negara. SBUB tak ada duit nak develop negara. So SBUB buat apa? Serahkan kepada siapa? Serahkanlah Sabah kepada British. Itulah dia. Kali dia. SBUB serahkan Sabah kepada British. Dan ladies and gentlemen, okay. Clear tak cerita dia? Mudah je kan? Sangat-sangat mudah je topik ni. Dia sama je macam Sabah. Sama je macam Sarawak. Baik, ada yang tanya, Sir, kenapa SBUB tak cari duit dia sendiri? Betul juga kan? Sarawak pun sama. Kenapa Sarawak, James Brooke, dia tak cari duit sendiri untuk develop apa semua ni? You tahu tak? Okay, you tahu tak? Untuk develop negara, duit permulaan ni maksudnya modal permulaan nak develop tu perlukan duit yang banyak tau. Bukan diorang tak cari duit sendiri. Yes, betul, diorang ada duit sendiri, tetapi tidak mencukupi untuk startup dia. Contoh, kalau nak korek lombong biji timah, kena beli mesin. Nak ambil duit daripada mana? Kalau kerajaan British, diorang kerajaan, bezanya kerajaan. SBUB siapa? SBUB syarikat. Contoh macam saya ni lah. Saya ada sebuah syarikat. Gabungan antara saya dengan sebadang. Nama kami adalah Syarikat Bersaudara Badan TAF, Badan Sador. Syarikat Bersaudara Budak Sador. Sebadang tengah solat, dia tengah gelak. Okay, sambut tak baik kacau orang solat. Okay, sambut apa? Syarikat Bersaudara Badan Sador. Okay, kami syarikat dalam Malaysia. Baik. Lepas tu kita ada tak kerajaan Malaysia? Ada kerajaan Malaysia kan? Ada kerajaan betul. Baik. Saya nak pergi jajah Nepal. Saya guna duit saya sendiri ke guna duit kerajaan? Sendirilah kan? Perlu dana sendiri. Kalau kerajaan Malaysia yang pergi jajah Nepal, mereka gunakan duit kerajaan. Duit kerajaan ni dapat daripada mana? Dapat daripada cukai-cukai rakyat, dapat daripada hasil negara, jual biji timah, jual emas. Saya syarikat sendiri. Duit sendiri. Kalau ada banyak, banyaklah. Kalau tak ada, tak ada.
Dan lagi satu, pelabur-pelabur pula, dia tak yakin dengan SBUB. Pelabur-pelabur yang nak melabur duit ni tak yakin. Sebab apa? Sebab SBUB, diorang tengok kewangan. Ya, tak yakin. Diorang tengok kewangan SBUB ni tak kukuh. Kalau SBUB tetap buat bisnes juga, diorang risau. Pelabur risau, kod-kod akan muflis, akan bankrupt. So, pelabur tak akan melabur kalau SBUB yang memerintah Sabah. Jadi nak tak nak SBUB serahkan kepada kerajaan British. Kalau kerajaan British, pelabur semua nak melabur. Ya, tahu tak pelabur tu apa? Saya waktu form 4 saya tak tahu pelabur tu apa. Pelabur ni orang yang sanggup bagi duit. Dia kaya. Dia kaya sebab dia buat bisnes dah 50 tahun dah. Dia bisnes duit dia ada 30 bilion. Kaya kau-kau ni. 30 bilion dah. Tak nak. Duit dia ada lebih kurang dalam 100 bilion. Sangat-sangat kaya. Macam dah tak tahu nak buat apa kan. So, ada orang baru nak start bisnes dia. Ada orang baru nak start bisnes dia. Macam contoh member saya. Nama dia lagi sekali, Badang nama dia. Nah, dia nak buat bisnes apa? Bisnes kedai gunting rambut. Dia nak buat bisnes tu kan. So, perlukan duit. Dia ada kemahiran. Tapi dia tak ada duit. Oh, dia nak buat kedai boxer. Terima kasih. Oh, dia nak jual boxer. Oi, power. Tapi dia perlukan modal. Dan saya sebagai seorang... Buat agak tiap bayar. Tak, kita tak dekat pasal dia. Nasib baik layak akhir. Okay, so saya pelabur. Saya bagi duit. Kan? Uruskanlah bisnes tu, buatlah. Saya uruskan. Uruskanlah korang. Duit saya bagi. Jadinya orang yang nak bagi duit ni takkanlah dia nak bagi duit kepada benda yang ni rugi ni. Kau tak pandai gunting rambut ni. Rugi ni. Berpotensi lah. Berpotensi lah. Orang cakap berpotensi. Tu ayat dia. Okay? Baik, clear cerita dia. Itulah faktor-faktor penyerahan. Settle lah kita 4.6. PD2 tu apa? PD2 tu Perang Dunia Kedua. Lepas dia serahkan dekat British tu dapat duit ke tak, sir? Maksudnya SBUB dapat duit ke tak? Saya rasa SBUB sama macam James Brooke. Tapi ini just teori tau. Teori bila kita baca. Tak ada dinyatakan mana-mana catatan pun. SBUB jual. So at least dapatlah sikit. Kan? Dapatlah sejuta ke 2 juta ke. Sejari, Yo. dalam sejarah kan, kalau tersalah tulis nama, macam tersalah tulis izin nama, salah. Contoh, kalau nama Syamni tertulis SYAAMI. Tak apa, tak masalah. Kalau macam James Brooke. James Brooke memang eja BERUK salah. Kalau eja Brooke tu. Tapi dia memang jahat pun. Dia tak jahat. James Brooke tak jahat kan? Jahat. Dia baik? Tak juga. Most of orang Sarawak sayang James Brooke. Most orang
orang Sarawak sayang James bro. Yes. Okay, dah. Habis. Kita berempat. Habis kita berempat. Okay, any question nak tanya? Sebelum kita go through pula seterusnya. Jepun datang negara kita nak apa sebenarnya? Dia nak saya sebenarnya. Dia nak saya, tapi waktu tu saya tak lahir lagi. Okay, tak ada lah. Nak bahan mentah juga. Sama je dia nak bahan mentah. Semua orang datang ke negara kita nak bahan mentah. Negara kita negara yang kaya dengan sumber bahan mentah tau. Okay, baik. Ini teori yang betul-betul, bukan teori yang ini betul-betul fakta yang pernah dinyatakan oleh sejarawan Tom Pires tau. Tom Pires yang datang ke Melaka. Tom Pires yang datang ke Melaka selepas Melaka kena jajah dengan Portugis. Waktu tu Tom Pires kata harta rampasan ni Sultan Melaka. Ini abang harta rampasan tau. Yang saya borak dekat IG tu. Harta rampasan tau. Harta rampasan Sultan Melaka yang diorang bawa adalah emas seberat 12,000 kilogram. Itu harta rampasan. Belum lagi cerita harta yang disorok, harta yang Sultan Melaka bawa lari pergi ke Johor, harta yang pembesar-pembesar bawa lari. Itu baru rampasan Banyak on. Sebab apa? Sebab negara kita memang kaya dengan sumber bahan mentah. Memang kaya sumber bahan mentah. Okay? Tak dosa ke sir? Tak payah cerita dosa pahala lah. Kita bukan kelas agama Islam. Kan saya yang bagi fatwa, saya yang bagi hukum hakam, jadi lain pula nanti yang. Negara diorang miskin ke sir? Eropah ni awak kena faham satu benda tau. Sewaktu abad ke-16, abad ke-15, maksudnya tahun 1400, tahun 1500 something macam tu lah. Diorang ni baru nak develop, baru nak menaik. Baru nak naik, baru nak power. So diorang tak ada harta lagi sebab baru nak naik. That's why diorang ambil harta orang lain. Kita memang dah develop daripada awal. Kita